apa yang saya dapat expect nanti kalau saya join Hima tu, harap saya dapat kongsi pengalaman semasa menjadi ahli pembina dan juga berkongsi sedikit sebanyak ilmu yang mengenai dakwah, proses dakwah dan juga macam mana nak how to implement dakwah in our study. Kongsi macam mana setiap ahli pembina tu ada usrah masing-masing and how they are implement their dakwah tu in each usrah group. Pasal leadership is in as a Muslim, leadership is we are combining leadership, which is how we are lead others and how we implement Islamic point of view in the leadership. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam kehimahan buat panel ahli pembina dan para belia di luar sana. Okey, insyaAllah pada hari ini kita akan membicarakan berkenaan tentang Himah 2013 yang bertemakan aktivisme dan kepimpinan. Dengan ini saya akan memperkenalkanlah panelis yang bakal mengulah ataupun berkongsi pengalaman berkenaan Himah. Dan panelis yang pertama saya perkenalkan Kamarul Nazrin Harun, yakni JK Bakti Pembina Cawangan Shah Alam. Dan panelis yang kedua yang berada di tengah-tengah itu Muhammad bin Nasaruddin, pelajar medik Universiti Putra Malaysia Serdang, dan beliau adalah salah seorang aktivis pembina UPM. Dan yang terakhir sekali kita perkenalkan saudari Nur Naimah Zainuddin, yakni JK Media Pembina Pusat, dan beliau juga adalah salah seorang pelajar Master Business Administration in Leadership. Selamat datang ke program Arusisa pada malam ini. Terima kasih. InsyaAllah kita teruskan dengan persoalan yang pertama lah, dan ditujukan kepada saudara Kamarul. Okey, saya dimaklumkan pada tahun lalu saudara mengikuti Himah 2012. Dan boleh tak saudara berkongsikan kepada belia-belia di luar sana akan keistimewaan dan apakah momen-momen yang saudara rasakan boleh dikongsikan kepada para belia? Okey, baiklah. Himah ni kalau kita nak tahu merupakan singkatan kepada Himpunan Mahasiswa, iaitu salah satu program pembina yang pembina anjurkan untuk mengumpulkan ataupun menghimpunkan seluruh ahli-ahli pembina. Jadi antara momen-momen yang saya dapat ingat ialah kami berjumpa ataupun dapat berkumpul bersama-sama ahli pembina dari seluruh negara. Itu merupakan salah satu keistimewaan bila kita semua sebagai ahli pembina ialah kita dapat berkumpul. Bukan selalu ada program tahunan yang mengumpulkan ahli-ahli. Seterusnya bila berada dalam Himah kan, kami sebagai ahli pembina juga diberi pendedahan dengan pembentangan kertas kerja yang pada saya pembentangan oleh ahli-ahli pembentang yang cukup berkaliber ataupun cukup berpotensi untuk sebagai seorang pemimpin. Siapakah ahli panel tersebut? Saya teringat saudara Aiman, Aiman Fauzi yang membentangkan tentang pembentangan mengenai liberalisme. Maknanya kami di Himah pada tahun lepas lebih memfokuskan kepada isu-isu liberalisme, ancaman liberalisme dalam kalangan mahasiswa. Sebab apa yang kita tahu, liberalisme ini merupakan salah satu ancaman umat Islam kat Malaysia ni. Jadi kami sebagai seorang mahasiswa ataupun seorang ahli pembina perlu ada satu kefahaman yang di mana kefahaman sebagai seorang mahasiswa yang mempunyai himah Islam, maknanya kita tak mudah terpengaruh dengan budaya-budaya liberalisme. Supaya satu hari nanti apabila kita sudah cukup tiba masanya untuk menjadi sebagai seorang pemimpin, maknanya kita dapatlah memimpin sebuah negara ataupun sebuah ummah yang sifar daripada sifar pengaruh liberalisme. Dan apa yang saya dapat ingat, kesinambungan program Himah pada tahun lepas, terdapat jelajah arus siswa ataupun jelas yang diadakan pada setiap IPT dalam negara. Ini bertujuan pada saya sebab saya pun baru-baru ini di Cawangan Shah Alam sendiri telah mengajukan jelas di UiTM Shah Alam yang pada khidmat saya dia bertujuan untuk mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa untuk mendedahkan ataupun memberitahu pada para mahasiswa apa itu sebenarnya liberalisme, apa itu gerakan liberalisme yang terancang, supaya kita boleh dapat satu tujuan ataupun kita boleh dapat satu kefahaman tentang bahayanya ancaman liberalisme. Dari situ kita boleh dapatlah menghindarkan diri kita daripada atau
daripada terpengaruh dengan budaya liberalisme. Itulah antara momen-momen yang saya dapat kenang pada Himah tahun lepas. Alhamdulillah, menarik. Kalau kita tengoklah, liberalisme itu adalah ancaman yang orang cakap tidak bersesuaian dengan pemikiran dan fikrah Islam itu sendirilah. Okey, terima kasih saudara Kamarul. Dan seterusnya saya tujukanlah soalan yang kedua ni kepada saudara Muhammad. Saya difahamkan bahawa saudara tidak menyertai Himah pada tahun lalu. So apakah yang memberikan rangsangan untuk saudara menghadirkan diri ke Himah yang akan datang, yang akan dilaksanakan pada 19 Oktober ini? Sebenarnya sebelum ni saya pernah hadiri program-program yang dianjurkan oleh pembina, dan saya adalah salah seorang ahli pembina dah selama 2 tahun. Jadi dan selama saya sertai program-program pembina itu, kebanyakannya memberi impak positif kepada diri saya sendiri dan kepada juga kawan-kawan yang saya yang sekeliling lah. Dan sebenarnya saya baru tahu daripada kawan saya yang juga seorang ahli pembina yang Himah ni sebelum ni sudah diadakan tahun lepas. Dan bila diadakan tahun ni dan tahun lepas, saya dapat tahu yang dia adakan jauh daripada kawasan tempat tinggal saya, so mungkin lebih payah untuk saya pergi yang program sebelum tu. Tapi kali ni diadakan dalam kawasan tempat saya belajar, so kali ni mungkin lebih senang untuk saya pergi ke program Himah. Dan program Himah kali ni adalah bertemakan aktivisme dan kepimpinan. So bila saya baca dia punya atur cara dan juga pengisian-pengisian yang akan diadakan pada program Himah yang akan datang ni, dan saya lebih menarik, saya lebih tertarik untuk pergi ke program Himah. Sebab jika kita tengok mungkin rakan-rakan kita yang mungkin kurang sikit, maksudnya kurang dari, maksud saya kurang ni adalah kurang dari segi mungkin ibadah dia kan. So kebanyakan daripada mereka ni tak ada apa nak katakan matlamat yang jelas. So bila dah ada program Himah ni yang bertemakan aktivisme dan kepimpinan, so bila kita katakan kepimpinan ni kebanyakan orang akan berfikir okey, kepimpinan ni mungkin akan seorang ketua, lepas tu dia akan lead satu kumpulan, tak kisah sama ada kumpulan tu kecil ataupun besar, dan itulah dia orang ingat itu kepimpinan. Tapi sebenarnya kepimpinan ni setiap orang daripada kita adalah pemimpin. Sebab apa? Saya pernah dengar ada orang berkata sekecil-kecil pemimpin adalah kita pemimpin kepada diri kita sendiri. Maksudnya, so kalau kita dapat memimpin kita ke arah yang lebih baik, maksudnya kita mempunyai matlamat yang jelas. So apa poin saya adalah melalui program Himah ni mungkin kita akan dapat lebih tahu apa matlamat kita sebagai seorang mahasiswa. Terima kasih saudara Muhammad. Dan insya-Allah Himah pada kali ini menjanjikan seperti apa yang diperkatakan oleh saudara Muhammad sebentar tadi. Okey, insya-Allah kita teruskan kepada saudari Nur Naimah Zainuddin. Okey, saya dimaklumkan bahawa saudari telah mengambil Master Business Administration pengkhususan leadership. Okey, bagaimanakah saudari melihat Himah pada kali ini? Memandangkan tema Himah adalah aktivisme dan kepimpinan. So, apakah perjangkaan saudari terhadap Himah pada kali ini? Okey. Terima kasih kepada soalan tersebut. Terlebih dahulu saya nyatakan bahawa saya sangat setuju dengan saudara Muhammad mengenai aktivisme. Betapa pentingnya aktivisme dalam jiwa mahasiswa supaya mereka ini cakna pada isu-isu masa, dapat membahagikan masa dengan pelajaran dan aktiviti-aktiviti yang lain. Pada peringkat saya pula, memandangkan saya ambil pengkhususan dalam bidang leadership, jadi saya ingin menekankan saya mempunyai satu kata-kata yang saya kira amat penting untuk kita sama-sama fikirkan, iaitu adakah leaders are born or made? Iaitu ada yang bermaksud adakah pemimpin ini dilahirkan atau dicipta. Harus kita akui sememangnya ada pemimpin yang dilahirkan, tetapi kebanyakan pemimpin pada hari ini adalah pemimpin yang dicipta. Jadi saya melihat platform Himah 2013 adalah sebagai satu platform untuk melahirkan 2,000 orang pemimpin di kalangan mahasiswa
yang pada satu hari nanti akan menjadi tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin dalam pelbagai bidang, di dalam pelbagai peringkat. Jadi sebenarnya terlalu banyak manfaat-manfaat yang ingin saya kongsikan kepada bakal peserta Himah 2013, tetapi di sini saya ingin kongsikan sekurang-kurangnya 11 manfaat yang bakal diterima oleh peserta Himah. Yang pertama sekali, kita akan mendatangkan pembentang-pembentang yang berpengalaman untuk berkongsi idea, cetusan fikiran mereka kepada para peserta. Saya ingin kongsikan beberapa tajuk kertas kerja yang bakal diperbentangkan adalah kepentingan penguasaan Islam dalam pertembungan tamadun. Beraktivisme memimpin adalah satu ketuntutan Muslim. Transformasi minda, kita adalah pemimpin. Dan seterusnya, forum khas yang dibawakan khas untuk para bakal-bakal peserta Himah adalah kepimpinan muda, sebuah harapan baru. Jadi selain itu, melalui pembentangan ini kita akan dapat memahami sejarah kegemilangan umat Islam, hakikat yang sepatutnya kita tanamkan pada diri kita, bahawa sebenarnya umat Islam adalah pemimpin yang sangat gemilang terbilang sejak zaman dahulu lagi. Jadi kita sebagai generasi muda, para belia, para mahasiswa sepatutnya meneruskan kegemilangan ini. Seterusnya, kita ada penampilan Fathiyah, merupakan kumpulan nasyid yang dibawa khas daripada negara Mesir. Kemudian berpeluang memiliki buku percuma seperti Usrah Itu Poyo, sebuah buku yang saya kira satu buku yang sangat menarik perhatian dan memberikan input-input yang sangat-sangat bermanfaat. Tidak dilupakan, kita akan ada pelbagai cenderamata seperti t-shirt, bag, badge. Jadi, dan penampilan istimewa, kita akan mendatangkan pemidato-pemidato hebat daripada kalangan mahasiswa-mahasiswi sendiri. Jadi, saya kira pelbagai manfaat ini tidak patut dilepaskan begitu sahaja. Jadi, saya mengharapkan untuk menemui anda di luar sana, 2,000 orang peserta untuk menyertai Himah di UPM pada 19 Oktober ini. Kerana sekiranya anda di sana seorang pemimpin, saya pasti anda akan menyahut cabaran saya. Itu dia tawaran-tawaran yang bakal kita perolehi apabila kita menghadirkan diri kepada ke Himah 2013. Okey, sekarang kita mengambil sedikit masa lah untuk berehat. Okey, kita kembali lagi dalam Arus Siswa Himah 2013, Aktivisme dan Kepimpinan. Okey, seterusnya untuk sesi yang kedua, saya berbalik semula kepada panelis yang kedua lah, Muhammad bin Nasruddin. Saudara sebagai pelajar perubatan, masa anda agak terkekang dengan menuntut ilmu dan sedikit sebanyak ia akan memberikan banyak masalah untuk kita memberi fokus kepada bidang perubatan tu. Jadi bagaimana saudara melihat aktivisme mahasiswa tu perubatan dapat ditonjolkan dalam kalangan student-student perubatan? Terima kasih. Saya memang tidak dinafikan bahawa pelajar perubatan ni memang teramat-amat banyak yang perlu dibelajar, sebab setiap hari ada saja benda yang baru untuk dibelajar, dan waktu kita belajar pun adalah average dia 8 hingga 5. Itulah waktu jadual seharian untuk kami pelajar perubatan. Tapi sebenarnya menuntut ilmu tu adalah bukan menjadi satu penghalang kepada saya untuk bergiat aktif dalam aktivisme. Sebenarnya yang penting adalah pembahagian masa. Pembahagian masa tu adalah amat-amat penting. Dan bila kita katakan kepada masa, sebenarnya segala perbuatan kita sepatutnya bagikan dia kepada 4. Sebelum itu, saya inginkan kongsi satu cerita. Cerita ni adalah, mula-mula ada seorang profesor ni di sebuah universiti. Dan profesor ni, pada pagi tu, profesor tu datang macam biasa, masuk kelasnya lah. Dan masa yang sama dia bawa satu balang. Dia bawa satu balang, betul dia letak atas meja dia. So, selepas tu dia ambil batu-batu besar dan dimasukkan dalam balang tu. Dimasukkan dalam balang tu sampailah kat atasnya lah. Sedang nak macam penuh. Lepas tu dia tanya pula kepada pelajar-pelajarnya.
boleh dah penuh lah. Lepas tu dia tanya apa? Dia tanya boleh masuk lagi tak? Lepas tu student dia kata tak boleh. Lepas tu apa dia buat pula? Dia ambil batu-batu kecil. Lepas tu dia masukkan pula kat dalam balang tu. Sampailah ke atas. Tahap ke atas lah. Lepas tu dia tanya balik. Dia punya pelajar dia. Dia tanya, so boleh masuk lagi tak? Lepas tu pelajar ni kata, tak boleh dah. Lepas tu dia ambil lagi manik-manik kecil. Dia ambil. Lepas tu dia sama macam tadi, dia masukkan sampai ke atas. Lepas tu dia tanya lagi, boleh masukkan lagi? Lepas tu sebenarnya kata dah penuh, dah banyak lah kan. Dah batu besar tu, batu kecil, tu manik lagi. Mana boleh. Tapi apa yang profesor tu buat, dia ambil air, lepas tu dia isi lagi sampai atas. So maksudnya di sini adalah kita perlu utamakan mana yang penting. Dan kita boleh bahagikan kerja-kerja kita kepada 4. Penting, segera. Penting, tidak segera. Tak penting tapi segera. Tak penting dan tak segera. So bila kita betul-betul tahu mana yang penting dan tak penting, semua, so masa kita takkan dibazirkan lah kepada yang tak penting tu. So bila waktu nak exam tu, kita dalam masa yang sama kita ada program. Contohnya exam hari Isnin dan program kita pula hari sebelumnya. So dan kita memang nak pergi program tu. So kita target lah, kita study. Bila dah habis study, baru kita boleh pergi ke program yang kita akan pergi tu lah. Dan sebenarnya mengikut pengalaman saya sewaktu saya dimatrikulasi. Okay, matrikulasi sebenarnya ada 2 sem. First sem dengan second sem lah. Okay, untuk first sem tu saya memang tak bergiat langsung dengan berbagai aktiviti. Kerja saya hanya cuma belajar. Belajar. Saya hanya akan keluar apabila untuk solat dengan makan. Tu je. Dengan kelas lah. Lepas tu tapi bila saya masuk sem kedua, saya memang aktif lah dalam persatuan, terutamanya JK Surau lah. Dan JK Surau pada waktu tu, pada sem kedua tu dia akan adakan Minggu Penghayatan Islam. Dan saya antara yang handle untuk antara aktiviti tu lah. Dan memang bila dah nak habis tu memang saya rasa macam dah banyak lagi tak study. Tapi walaupun saya pulang je. Dan bila habis exam saya macam memang rasa macam saya tak buat yang sebaik yang seperti sem 1 lah. Tapi bila keluar result, alhamdulillah result saya memberangsangkan lah. So maksudnya sini kalau kita betul-betul nak buat satu aktiviti tu kerana Allah, niat kita memang betul, tak ada, bukan niat kerana benda lain. So insyaAllah Allah akan bantu kita. Dan satu lagi saya ingin kongsikan, saya ada kakak, dan kakak pertama dan kakak kedua. Kakak pertama dan mereka ni adalah seorang pelajar perubatan sama juga dengan saya. Dan mereka juga terlibat juga dengan aktivisme ni. So dan kedua-dua mereka tu ada pegang 2 usrah. Dan dalam masa sama, waktu cuti, diorang bukan just lepak je macam tu, tapi kadang tu ada gak meeting-meeting yang diorang perlu hadir. So dari situ untuk ilmu tu penting, tapi dalam masa sama kita perlu juga terlibat dengan kemasyarakatan. Untuk sekini kita lah. Okey, terima kasih atas perkongsian sebentar tadi. Dan kalau kita tahulah, kalau kita tengok pada tokoh Islam terdahulu, kita melihat mereka walaupun mereka hebat dalam bidang-bidang perubatan, bidang-bidang astronomi, tapi dalam bidang dakwah mereka tidak lupakan, insya-Allah. Okey, yang seterusnya saya tujukan soalan kepada saudari Naimah lah. Okey, saya dimaklumkan saudari Naimah adalah pelajar MBA Fokusan Leadership. Dan bagaimanakah saudari melihat himmah pada kali ini memandangkan tema himmah adalah aktivisme dan kepimpinan? Dan apakah cakap expectation perjangkaan Naimah terhadap himmah pada kali ini? Terima kasih. Saya melihat saya harus bersetuju dengan saudara Muhammad mengenai aktivisme. Beliau telah banyak mengulas mengenai aktivisme, tapi daripada saya ingin lebih banyak mengulas mengenai kepimpinan kerana mengambil kos MBA pengkhususan leadership. Jadi saya melihat satu kata-kata iaitu leaders are born. Leaders are born or made.
satu soalan yang pensyarah saya pernah tanyakan kepada saya, adakah pemimpin itu dilahir atau dicipta? Jadi pada pandangan saya menjawab pemimpin itu dilahirkan. Tetapi ada juga bilangan pemimpin yang dilahirkan itu sedikit. Tetapi kebanyakan pemimpin adalah pemimpin yang dicipta. Jadi saya melihat Himmah 2013 ini adalah satu platform untuk pembina melahirkan 2,000 orang pelajar, mahasiswa sebagai pemimpin di semua peringkat, semua bidang suatu masa nanti. Saya sangat optimis dengan perkara ini sebab saya melihatkan betapa banyaknya usaha pembina pembina untuk merancang program ini, program Himmah kali ini. Jadi sebenarnya dia program ini sangat saya lihat sangat akan bermanfaat di masa hadapan kerana unsur-unsur kepimpinan itu sangat diperlukan dan saya melihat mahasiswa pada hari ini semakin kurang kepimpinan, terutamanya pelajar-pelajar mahasiswa-mahasiswa Melayu. Jadi diharapkan dengan Himmah 2013 ini kita dapat melahirkan 2,000 orang peserta yang bakal menjadi tokoh-tokoh dan bakal menjadi pemimpin di satu masa nanti. Okey, terima kasih Saudari Naimah atas penerangan yang mantap sebentar tadi. Dan insyaAllah kita akan teruskan kepada panelis kita yang terakhir, itu Saudara Kamarul. Okey, pada pendapat saudara, apakah Himmah yang akan kita laksanakan berterusan tahun demi tahun ini dapat dijadikan usaha pembina untuk terus meneraju arus mahasiswa di IPT di seluruh negara? Okey, pada pendapat saya, Himmah ataupun himpunan mahasiswa ni bukan amat perlu, malah wajib dilaksanakan tahun demi tahun sebab kita nak meneraju arus mahasiswa. Pembina dengan membawa cogang kata meneraju arus mahasiswa. Jadi platformnya apa? Inilah mahasiswa dan mahasiswi belia dan pemuda-pemuda di luar sana sepatutnya perlu menyertai Himmah, dan Himmah ni perlu dikekalkan sebagai acara tahunan pembina. Sebab bila kita tengok tahun lepas tak ramai seperti tahun ni. Seperti yang kita maklum, pembina meletakkan sasaran seramai 2,000 peserta ataupun 2,000 ahli pembina yang akan bersama-sama turun kepada Himmah. Dan saya juga seperti Nenek Naimah optimis dengan jumlah kehadiran seramai 2,000 orang peserta ni yang pada saya bakal menjadi seorang pemimpin di IPT masing-masing. Kan? Sebab mungkin tahun ni kita memperolehi 2,000 penyertaan dan selepas digilap pemimpin-pemimpin digilap 2,000 ni menjadi seorang pemimpin, mungkin pada tahun depan kita dapat 20,000 peserta mungkin yang sebagai ahli pembina. Di situ barulah wujud satu gelombang pemuda ataupun belia-belia di mana kita secara tak langsung meneraju arus mahasiswa. Kan? Jadi di sini saya ingin mengambil kesempatan lah, jika anda pemuda-pemuda di luar sana ingin menjadi seorang pemimpin, ingin bersama pembina, marilah menyertai Himmah kerana terdapat pelbagai pengisian menarik ke arah melahirkan pemimpin-pemimpin pemuda masa kini yang berjiwa seperti Sultan Muhammad Al-Fatih dan sebagainya, iaitu bersifat pimpinan. Terima kasih Saudara Kamarul. Alhamdulillah, kita tibalah pada pengakhiran arus siswa Himmah 2013, aktivisme dan kepimpinan. Untuk saya menutup tirai arus siswa pada kali ini, InsyaAllah Himmah pada kali ini menjanjikan pelbagai aktiviti-aktiviti menarik dan seandainya para belia di luar sana, terutama mahasiswa dan mahasiswi di IPT, boleh terus melayari untuk mendaftar, terus melayari kepada www.pembina.com.my/Himmah 2013. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my god. Macam mana udah lost for my name.